rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. InsyaAllah kita ini sambung lagi bacaan pagi bersama. Sambung lagi surah An-Nahli ayat 35 sampai 42. Semalam kita dah bincang-bincang berkenaan dengan cubaan-cubaan lagi orang musyrik, orang kafir, orang yang bakal menerima laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika di akhirat. Ketika di akhirat masih lagi berbual bicara dengan malaikat, mencari jalan keluar daripada apa yang bakal mereka terima. Bakal terima siksaan lah. Dan juga Allah memberikan kepada kita gambaran lagi berkenaan syurga adnin, syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ya, insya-Allah. Itulah syurga untuk kita lah. Untuk kita. Hari ini disambung lagi dengan ayat 35 42 ni berkenaan dengan perbualan mereka ketika mereka masih hidup. Ingkarnya mereka ketika masa hidup, ya, apa mereka bicara dengan orang yang menyeru kepada mengesakan Allah dan tidak sekali-sekali menyekutukan Allah. Sebab tu penerbit pilih hari ini tajuk perintah menjauhi taghut. Taghut tu sembahan, kepercayaan selain daripada Allah. Mungkin kita bincang-bincang sikit apa dia taghut yang ada pada zaman sekarang kan. Tak ada lagi dah kuil-kuil ya Nurul. Orang Melayu tak pergilah bawa buat mikari pula orang. Bawa pulut kuning. Asal nak buat bagi apa? Orang panggil apa tu? Hantaran nak? Hantaran apa? Pengeras ke apa tu? Asal nak bawa benda-benda je kan. Pulut kuning jugalah jadi masa pulut kuning, telur rebus kalau zaman-zaman dululah. Hantar ke kat bendang padi, tepi pantai. Zaman kita saya rasa tak ada. Kita dah tak lalu dah zaman tu. Nurul Yana. Zaman kita dah tak ada. Mungkin zaman saya masa sekolah, ada lagi dalam buku sekolah tu mandi safar. Saya sempat. Ada lagi bab mandi safar. Saya lupa subjek apa. Subjek am lah tu masa sekolah rendah. Dah tak ada dah. Zaman ayah-ayah kita je. Sungguh. Itu ayah saya orang Melaka. Mandi safar dia kata berjoli sungguh lah. Macam-macam. Bab mandi pantai yang satu bab. Bab buat disko dekat kubur pun satu bab. Ada menari berjoget kat kubur. Macam-macam. Nak buat apa? Nak buang dosa. Wallahualam. Zaman kita mungkin tak ada dah benda-benda berat-berat macam tu. Tapi dalam bentuk lain ada. Mungkin nanti kalau sampai kita bincang-bincang sikit. InsyaAllah hari ini teruskan bacaan 35 sampai 42. Jangan lupa forward pada keluarga masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقيموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Terjemahan. Dan orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, nescaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selainnya. Baik kami mahupun bapa-bapa kami. Dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Bukankah kewajipan para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jika engkau, yakni Muhammad, sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya. Dan mereka tidak mempunyai penolong. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sesungguh-sesungguhnya. Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Bukan begitu, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai sesuatu janji yang benar daripadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dan agar orang-orang kafir itu mengetahui merekalah yang berdusta. Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Dan orang yang berhijrah kerana Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui. Iaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Mu'jam. Aqibatu. Al-aqibu bermaksud artinya hujung kaki. Ada juga yang mengatakan aqbun jamaknya aqab. Diriwayatkan celaka bagi kedua-dua tumitnya dari dalam neraka. Sedangkan al-uqbu dan al-uqbah kedua-dua kata ini dikhususkan untuk pahala. Firman Allah, dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Surah Al-Kahfi ayat 44. Dan
Kata al-aqibatu kebiasaannya dikhususkan untuk pahala. Contohnya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Serta bila diidhafahkan kepada kalimah lain, digunakan untuk siksaan. Contohnya, kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Surah Ar-Rum ayat 10. Tafsir Jalalain. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap-tiap umat, seperti aku mengutus kamu kepada mereka. Untuk menyerukan, Ubudullah, esakanlah Allah oleh kamu. Wajtanibut taghut, dan jauhilah berhala-berhala itu, iaitu janganlah kamu sembah. Faminhum man hadallah, maka di antara umat itu ada yang beriman. Wa minhum man haqqat, dan ada pula di antaranya yang telah ditentukan. Alaihi dhalalah, kesesatan baginya mengikut ilmu Allah sehingga ia tidak beriman. Fasiru, maka berjalanlah kamu, hai orang-orang kafir Mekah. Fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana orang-orang yang mendustakan rasul-rasul mereka akan dibinasakan. Tafsir Ibnu Katsir. Baik, bismillah. Sebelum sambung tafsir Ibnu Katsir, penerbit hari ini memilih sepenuhnya penjelasan berkenaan dengan tauhid, sembahan yang selain pada Allah. Kita ambil sikit daripada ayat 35-36 tu, beberapa tu. Ayat 35 tu di mana kafir musyrik berkata kepada rasul mereka, jika Allah menghendaki, nescaya kami tidak akan menyembah sesuatu pun selain daripadanya. Dia kata, kalau Allah ni memang dah pilih, dia kata, kami tak sembah benda lain ni, dia kata. Kami pun tidak akan mengharamkan benda melainkan dengan keizinan Tuhan. Ya, kafir musyrik kalau di Mekah pun, dia percaya akan adanya Allah tu. Sebab tu bila dia bersumpah wallahi. Oleh habis-habis besar sumpah dia, wallahi. Sumpah sikit-sikit, wallata, nama bahala. Wal uzza, demi Lata, demi Uzza. Kecil-kecil, demi kepala bapa mak aku. Bukan kepala bapa lah, maksud dia demi, macam mana ayat bahasa Arab ni, demi ibu dan bapa ku. Ada juga ayat di atas kepala bapa dan ibuku. Sumpah dia, tu kecil-kecil lah tu. Maksud dia suka bersumpah begitu. Tapi bila sumpah besar, wallah, masih lagi wallah. Dia percaya akan ada Allah, tapi dia mensyirikkan Allah dengan macam-macam tauhid dia. Sembahannya, amalan dia. Antara amalan dia, dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat, kami pun tak akan mengharamkan sesuatu tanpa izinnya. Dia kata, kami tak adalah nak mengharam-haramkan benda-benda. Tapi pada amalan dia, banyak benda yang dia adakan hukum sendiri. Contohnya, kita dah jumpa bagaimana orang kafir musyrik, dia mengharamkan beberapa jenis unta. Dia mengharamkan beberapa jenis unta, antaranya bahair. Ni jamak daripada bahirah. Unta betina kalau dah beranak 5 kali, yang kelima tu jantan. Kalau unta tu dah beranak, yang kelima tu jantan. Yang maksudnya anak kelima tu jantan, dia akan kerat telinga unta tu, dilepaskan. Tak boleh ambil manfaat daripada unta tu. Nak sembelih tak boleh, nak tunggang tak boleh, nak ambil susu pun tak boleh. Itu bahirah atau bahair. Kemudian ada unta lain dipanggil sawaib ataupun saibah. Singular dia saibah. Ni unta betina yang dilepaskan bila unta nazar. Orang dia ada nazar apa-apa, nak dapat anak ke apa ke, dapat, dia lepas dengan seekor unta nazar. Jadi unta nazar ni, saibah ni tak boleh ambil manfaat juga. Satu lagi ialah wasyilah ataupun plural dia wasyail. Yang ini kedai betina. Kedai betina kalau lahir anak kembar jantan yang betina. Kalau kedai dia lahir anak kembar jantan betina, dia sebut wasyilah. Yang ini tak boleh sembelih. Dia serahkan kepada berhala. Tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala macam tu. Jadi mereka sendiri yang mengharamkan benda-benda yang tak adalah syariat mengatakan haram. Tak boleh. Begitu juga kita kat sini ni, ingat, kalau pada kita ni, kita nak mendatangkan sesuatu yang kita kata haram, kita kena bawa nas. Pada hukum asalnya semua halal. Semua boleh makan contohnya. Tapi bila kita kata haram ni, Cik Asri, bawa nas. Kenapa haram?
Oh, ada pandangan begini daripada hadis begini-begini. Oh ya, haram. Oh, begini-begini. Oh, boleh haram. Tak boleh kita kata haram. Rasulullah tak makan ikan dengan ayam. Jangan makan, haram. Tak boleh. Jangan buka puasa makan tom yam campur. Sebab tom yam tu ada udang, ada ayam. Tak boleh. Yang kita kata mandai, oh haram. Sebab Rasulullah tak makan. Tak boleh. Jangan mandai-mandai je kita buat. Tak boleh. Jadi kafir musyrik tu pun dah ada. Jadi ini petunjuk, bukan kita kata ni sejarah ni. Tapi kita zaman sekarang ni pun kita dah mandai-mandai. Dah mandai-mandai. Nak pula zaman forward ni, habis semua benda kita nak forward. Ambil sikit. Bacalah dulu sikit-sikit perempuannya kan. Barulah kita berkongsi dengan sahabat. Kalau rasa bermanfaat, kongsi. Kalau tak payah. Khususnya bab-bab perihal kehidupan orang, jangan sekali-kali kongsilah. Biarlah kita ni jadi golongan orang yang tak tahu. Tiba-tiba ada je orang komen-komen. Ni mestilah dia nak komen pasal cerita-cerita terbaru. Biarlah kita jenis yang tak tahu. Dah 10 tahun barulah kita pergi tanya. Sajak tu apa? Oh, sajak tu orang. Biarlah, tak apalah. Biar kita lambat tahu. Wallahualam. Hari ini penekanan ialah tauhid. Sembahan selain pada Allah. Dalam bentuk apa sekalipun. Dalam bentuk apa sekalipun. Kalau sempat kita bincang-bincang. Masing-masing bawa contoh. Apa dia tauhid zaman sekarang ni? Yang masih mungkin ada lah. Wallahualam. Sambung dek, tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir. Kandungan ucapan orang-orang musyrik itu adalah bahawa kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka terhadap apa yang telah mereka lakukan, nescaya dia akan mengingkari perbuatan tersebut dengan menurunkan hukuman, dan tentulah dia tidak akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagai bantahan atas prasangka mereka itu. Bukankah kewajipan para rasul hanya menyampaikan amanat Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas? Surah An-Nahl ayat 35. Duduk perkaranya bukanlah seperti yang kamu duga, bahawa Allah tidak membalas perbuatan kamu itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membalas perbuatanmu dengan pembalasan yang lebih keras, dan dia telah melarang kamu dengan larangan yang tegas. Dia telah mengutuskan seorang rasul kepada setiap umat, iaitu kepada setiap generasi dan sejumlah manusia. Semua rasul itu menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta melarang beribadah kepada selain daripadanya. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Allah Subhanahu Wa Taala terus-menerus mengutus rasul-rasulnya kepada manusia dengan membawa risalah itu sejak berlakunya kemusyrikan di kalangan Bani Adam, iaitu sejak kaum Nabi Nuh. Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Dialah Rasul yang pertama kali diutuskan oleh Allah kepada penduduk bumi, sampai diakhiri oleh Muhammad SAW yang dakwahnya meliputi semua lapisan manusia dan jin yang ada di belahan timur dan barat. Semuanya Rasul-Rasul itu sebagaimana diungkapkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Anbiya ayat 25, surah Al-Zukhruf ayat 45 dan surah An-Nahl ayat 36. Maka sesudah adanya keterangan-keterangan itu, bagaimanakah seorang musyrik dapat diperkenankan mengatakan sebagaimana yang termaktub dalam surah An-Nahl ayat 35. Kemudian Allah telah memberitakan bahawa dia membalas perbuatan mereka dengan menimpakan siksaan kepada mereka di dunia, sesudah para rasul itu memberikan peringatan kepada mereka. Maka dia berfirman, kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Iaitu tanyakanlah mengenai yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan perkara yang hak dan menentang rasul-rasul Allah. Maka dia berfirman dalam surah Muhammad ayat 10. Riyadus Salihin. Abu Sufyan bin Harb dalam hadisnya yang panjang tentang kisah Herakles ni, kalau siapa minat nak baca, hadis ni menarik. Hadis ni masa ni Abu Sufyan pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah, saya rasa ni sebelum perang Badar lagi. Kalau tak salah ya. Tapi ni ketika Abu Sufyan dia berdagang pergi Syam, Herakles ni raja Syam di bawah naungan Rom. Pada masa tu empire yang kuat ada dua saja, Rom dan Parsi. Jadi Syam
Sampailah ke Palestin tu di bawah naungan Rom. Naungan Rom. Jadi Herakles ni dia panggil orang yang berdagang ni, dia tanya, ada tak sesiapa antara kamu ni kenal Muhammad? Kenal. Ada siapa yang paling kenal? Abu Sufyan. Abu Sufyan dia bagilah nasab dia. Dia ni begini. Dia yang paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ni dia bukan Islam lagi. Dia pemimpin kafir musyrik Mekah. Dia pergi berdagang di Syam. Herakles tanya dia perihal Muhammad. Baca dalam kitab iman. Kitab iman Sahih Bukhari. Memang hadis panjang tu lah. Tapi saya rasa kita dah lalu dah hadis ni kan. Sempat dengan Ustaz Iwais kat pejabat ni. Siapa belum, buka lah. Tak susah baca. Hadis ni di mana Herakles membenarkan Muhammad tu. Tapi dia tak beriman dia sikit je lagi. Dia sikit lagi dia masuk Islam. Kalau bacalah hadis ni kan, dia tak jadi masuk Islam sebab dia takut hilang kuasa. Apabila pembesar-pembesar dia, masa tu dia nak mengisytiharkan keislaman dia dah. Dia takut dia hilang kuasa. Macam tu je. Tak jadi dia. Kafir dia. Dia kalah di tangan Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa dia kalah dengan tangan siapa. Syam bukan masa zaman siapa? Abu Bakar ke Umar? Saya lupa lah. Saya lupa. Tapi dia tewas lah. Dia tewas. Dia meninggal kat mana saya tak pasti. Dia keluar daripada bumi Syam lah. Sebagai bukan, dia mati pun sebagai bukan Islam. Kata salah. Wallahu a'lam. Jadi hadis ni berkenaan dengan soal jawab antara Herakles dengan Abu Sufyan. Silakan Dek. Herakles berkata, apa yang diperintahkannya kepada kamu? Aku jawab, dia menyuruh kami sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kamu. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sembahyang, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Herakles bertanya kepada Abu Sufyan tentang apa yang Nabi perintahkan kepada mereka. Maka Abu Sufyan mengkhabarkan bahawa Nabi SAW memerintah mereka antara lain menyembah Allah dengan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka mereka tidak menyembah selain daripada Allah, tidak pula raja, utusan raja dan tidak pula pohon, batu, matahari, bulan dan lain-lain. Maka beribadahlah hanya kepada Allah semata. Ini merupakan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah dan juga oleh semua Rasul. Sebagaimana Allah berfirman antara lain, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Baik, antara soalan lain yang Herakles tanya awal-awal, dia tanya pasal perihal baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Siapa ni Muhammad ni? Dia ni nasab dia macam mana? Abu Sufyan, ini bukan sanad, ini bukan matan hadis lah, ini cerita lebih kurang. Kita baca lah. Dia tanya beberapa soalan. Dia tanya, Rasulullah ni nasab macam mana? Abu Sufyan kata dia nasab di kalangan keluarga nasab yang terbaik. Keluarga terbaik. Orang baik-baik ni keluarga baik. Kemudian dia ni pengikut dia orang kaya-kaya ke orang miskin? Orang miskin-miskin dia hamba-hamba ni ikut. Dia ni nak kuasa ke nak apa? Tak ada. Dia bukan nak kuasa. Dia hanya menyeru kepada mengesahkan Allah semata-mata. Begitu. Kemudian ada soalan-soalan lain. Baik, menarik hadis ni. Bacalah. Wallahu a'lam. Dalam hadis ni penekanan dia ialah seruan Rasulullah hanya satu saja. Mengesahkan Allah, tidak sekali-kali menyekutukan Allah. Bukan Nabi Muhammad SAW orang yang pertama menyeru ni. Daripada zaman Nabi Nuh dulu. Rasul pertama Nabi Nuh, ketika banyaknya kemungkaran di kalangan anak-anak Adam dan keturunan itu sampai keluarga Nabi Nuh tu, Nabi Nuh dah dinaikkan sebagai Rasul pertama untuk menyeru, mengesahkan Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Berterusanlah sampai diakhirkan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus hadis Nabawi. Hadis Nabawi. Daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripadaku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, bila kita baca hadis-hadis begini, kita kena tengok dalam konteks yang lebih besar. Memerangi itu bukan perintah kita sekarang ni boleh perang Cina, India sebelah rumah kita, kita sembelih, melainkan dia nak masuk Islam. Tak. Konteks dia lebih besar.
Memerangi dalam bentuk yang lebih besar lah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi. Maksudnya masuk Islam. Tetapi bila kita tengok konteks peperangan, ya begitu. Konteks peperangannya, itu pun dalam konteks peperangan, kaum yang dia tak nak masuk Islam tapi dia serah kuasa kepada kerajaan Islam, dia tak boleh kena bunuh. Dia kekal sebagai kafir. Cuma dia bayar jizyah. Pada zaman dulu dia bayar cukai. Dia bayar cukai, dia duduk di bawah pemerintahan Islam. Bila dia dah duduk bawah pemerintah Islam wajib pula protect kaum ni. Kalau dia serang, pemerintah Islam akan bantu. Dia susah, pemerintah Islam bantu. Dah jadi rakyat di bawah pemerintahan Islam. Dia begitu Bukannya semua orang tu kita wajib. Okey. Syahadah pancung, tak syahadah pancung. Dah. Dalam konsep peperangan itu cerita berbeza Jadi kena tengok konteks yang lebih besar. Siapa yang suka tengok perbincangan antara pendakwah-pendakwah Islam, Kristian, ini antara hadis-hadis yang dia suka bawa lah. Islam terdiri atas pedang, tertegak dengan pedang. Antaranya dia bawa lah hadis ni. Nak kata kejamnya Islam, semua orang nak kena bunuh macam tu Baik, hadis qudsi. Hadis qudsi. Daripada Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW membaca ayat ini. Allah adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Surah Al-Mudaththir ayat 56. Baginda bersabda, Tuhan kamu berfirman, aku adalah zat yang berhak untuk ditakuti, maka janganlah mengadakan Tuhan selain daripada aku. Barang siapa takut untuk menjadikan Tuhan selain daripada aku, maka ia berhak untuk aku ampunkan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai hamba-Ku, kamu sekalian tidak akan dapat menimpakan bahaya sedikit pun kepadaku, tetapi kamu berasa dapat melakukannya. Selain daripada itu, kamu semua tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kepadaku, tetapi kamu berasa dapat melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu. Daripada hadis lain kita dah jumpa, kalaulah seluruh manusia ni dikumpulkan untuk memberi satu manfaat kepada kita, kalau tanpa izin Allah, nescaya tak dapat manfaat. Kalau seluruh makhluk ni dikumpulkan untuk memberi mudarat kepada orang tertentu, kalau tidak ada izin Allah, tak dapat, tak kena mudarat tu lebih kurang macam itulah maksud hadis tu. Jadi Allah tak berkehendak pun atas amal ibadah yang kita lakukan. Kena ingat sembelihan kita pada pada waktu korban tu Allah tak nak pun. Lembu, kambing tu Allah tak nak pun. Unta tu, darah yang mengalir tu bukan untuk Allah, tapi kita ni. Bagi kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Begitu ingat. Tak sedikit pun berkurang akan hak Allah kalau kita ingkar. Kalau satu dunia ni ingkar, tak berkurang sikit pun kebesaran Allah tu. Begitu je. Allah boleh tukar je kita dengan makhluk lain. Tak ada masalah. Jadi hari ini, secara amnya, dipilih berkenaan dengan penjelasan tauhid. Tauhid tu apa? Sembahan. Tak semesti sembahan. Kepercayaan, sandaran, permohonan selain daripada Allah. Ini berbeza antara makhluk dengan makhluk. Saya minta tolong Yana, itu cerita lain. Itu makhluk dengan makhluk. Tetapi pengharapan, penyerahan tak boleh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak kongsi? Satu contoh tauhid zaman sekarang apa? Dia 1-2 minit ni gini. Apa lagi? Benda yang boleh mendatangkan syirik yang mungkin masih berlaku lagi di kalangan kita. Apa? Saya bagi contoh mudah-mudahan. Saya bagi contoh mudah. Percaya pada ada kuasanya pada barang kemas, pada cincin, pada rantai yang kita panggil sebenarnya ialah tangkal. Kita tak sebut tangkal. Orang pun tak menjual cincin itu sebagai tangkal. Tapi dia jual lah cincin ni kalau pakai ada kuasa-kuasa tertentu. Saya selalu bagi contoh orang jual cincin dekat masjid zaman dulu cincin daripada batu gunung berapi Indonesia. Wanita. Memang cantiklah cincin. Cincin cantik, dia ikatkan dengan silver. Tak ada masalah orang lelaki nak pakai. Tak ada masalah. Saya pun suka. Tetapi ada beza-beza harga cincin. Sebab dia kata cincin ni, abang, dia ada kuasa aura. Yang ni dia mahal sikit sebab kuasa aura dia tinggi. Boleh mendatangkan manfaat begini-begini.
Ada member pakai sebab nak bagi ubat darah tinggi. Berubat dengan aura. Macam mana pun saya tak tahulah. Jadi boleh datang syirik tak? Kalau kita percaya cincin tu boleh memberi manfaat kepada kita. Boleh syirik tak? Boleh. Mudah macam tu kan. Zaman dulu orang jual rantai apa? Titanium kan. Pakai rantai titanium yang ribu-ribu tu, pukul golf tu dia terus je. Dia tak sengit. Kena tipu gitu je. Boleh jatuh syirik tak? Boleh. Rantai titanium dia mendatangkan manfaat kepada kita. Lain dia kata, pakai rantai ni sebab dia berat dia begini-gini, duduk kat tangan kau nak pukul tu dia balance. Tu tak apa. Lah. Jalanlah. Tapi rantai titanium, cincin yang ada kuasa aura, berubat dengan Tok Bomoh yang memberi kuasa-kuasa, tu tak boleh. Ya. Bagi contoh Tok Bomoh macam-macam lah. Ingat Tok Bomoh yang mula perubat, sekarang ni tak panggil bomoh dah, panggil perawat Islam kan. Tak semestinya semua orang mula dengan auzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim dalam pengubatan itu tu betul. Tengok. Kata Ustaz Razak, petanda awal ialah ada pengeras tak? Ada pengeras tak dia minta khusus? Nak ni, boleh mendatangkan syirik kepada Allah. Sebab biasa pengeras tu melibatkan diri dia dan perantara dia. Siapa? Jin. Tak semestinya, tapi itu petanda awal. Ni kata-kata tuan guru kita lah, Ustaz Razak. Petanda awal. Ada tak pengeras khusus dia minta? Nak ni 4 batang, nak telur 4 biji, nak ayam hitam lah, apalah kan. Itu tanda awal. Tapi bila dah melibatkan, ini selepas jampi ni lepaskan ke laut, lepaskan ke sungai, itu berat dah tu. Itu dah berat dah tu. Masih berlaku tak? Masih secara berleluasa. Itu orang yang berhati-hati. Kalau tak berhati-hati, memang cari pergi jumpa Tok Bomoh, handsome dah macam saya, janggutnya apa semua, muka flawless ni kalau dalam ni. Ini santau api ni, orang sekian-sekian buat. Nak lawan ni, kita kena lawan balik, awak bagi pengarah ni, kita bunuh pula jin ni. Kalau mengadu domba tu, sahih bukan perubatan Islam. Kena hati-hati. Ada lagi tak contoh berhala zaman sekarang? Agungkan kubur. Kubur, tu sahih lah. Itu sembahan yang memang jelas lah tu. Itu dah jadi berhala betul lah. Itu jarang dah berlaku tu. Ingat, lawat kubur boleh ya. Tapi bila bertawasul, baca, faham semua-semua dah pegang. Kalau nak pegang tawasul, macam mana tawasul boleh terima, apa tawasul yang tak diterima ya? Apa dia cara bertawasul yang tiada khilaf? Apa dia tawasul yang ada khilaf besar? Sebab khilaf besar ni melibatkan akidah. Jadi itu kena belajarlah. Belajar pegang satu jalan. Tapi boleh tak melawat kubur? Boleh. Bertawasul dengan orang mati, banyak perbincangan dia kena satu. Tetapi mengagungkan kubur, nak nombor ekor, nak ambil nombor ekor apa semua tu, itu memang syirik lah, itu jelas ya. Ada tak orang Melayu masuk kuil? Ada, nak nombor ekor. Ini sahih. Sahabat-sahabat saya yang cerita ni. Zaman-zaman dulu ada kaki tu ya. Jangan terlupa sekarang ni banyak syirik yang tak nampak. Antaranya satu ni. Tunjuklah handphone mahal saya ni kulit RM5 ni. Macam-macam aplikasi memboleh buat kita syirik. Apa orang panggil? Allahumma sallim. Yang telik-telik tu. Macam-macam lah. Nak telik nasibnya, tengok muka kita 10 tahun lagi, tengok kita punya perangai, siapa yang tangan kanan cuik sini, dia punya dapat bini macam ni. Macam-macam apps begitu. Nampak macam ringan-ringan je kan? Nampak macam ringan-ringan tapi boleh menjurus kepada syirik kepada Allah SWT. Hati-hati. Begitulah juga dengan benda-benda lain. Wallahualam. Banyak lagi sebenarnya tauhid zaman moden. Termasuklah kita mengagung-agungkan idola-idola yang bukannya nabi-nabi dan para rasul. Idola kita patut satunya, baginda Rasulullah SAW. Makhluk yang kita boleh idolakan satu saja. Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kita ni, na'udzubillah, anak-anak kita mengidolakan artis-artis dalam keadaan yang ekstrim. Apa artis pakai dia nak pakai, apa artis makan dia nak makan, hari jadi artisnya apanya semua tu bimbang. Itu dah mengidolakan tontonan dia bukannya Nabi Muhammad SAW. Dah tu hati-hati kafir belaka. Korea dan sebagainya, hati-hati. Dia nak mendengar tak darah lah, anak-anak saya mendengar kan. Saya kata dengar boleh.
Tengok video jangan. Dia terjoget terkangkang sana tak boleh. Tak sesuai dengan awak semua yang hafal Quran apa semua. Nak dengar tu tak boleh nak larang lah zaman sekarang ni. Jadi kita setakat mana ada batasan boleh kontrol lah. Wallahualam. Dah telajak dah sikit hari ni. Padahal perbincangan mudah-mudahnya. Tapi hati-hati zaman sekarang banyak taut yang kita tak nampak. Jangan kita terjebak dengan benda-benda begitu. Wallahualam, insyaAllah masuk esok. Allahumma salli ala Muhammad. Semua makhluk tunduk kepadanya. InsyaAllah ayat 43 sampai 54. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyiman wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.